Ni macam ni okey. Ni okey. Ni okey. Dah lagi seminit. Nampak dah kat belakang. Okay, dah start. Kejap. Start je. Oh, dah start dah. Iya. Ni dah 10 saat dah. 10 minit dah. Okey. Hai ni nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada siapa-siapa tak? Minta maaf hari ni. Tu nampak you. It's okay, come on. Tak apa, it's okay. You want to join me on the screen pun tak apa. Okay. Pertama sekali saya minta maaf. Hari ni saya janji nak hari ni saya janji nak tengok ada aku kat belakang. Dia tengok. Oh, ada. It's okay, tak apa. Dia ambil laptop dia. Ambil laptop dia. Bye. Ajuna buat Facebook Live. Sambil duk survey ni. Ada Koko ada satu. Tak nampak dia punya rahsia-rahsia. Dia kata kan nak buat dekat ni. Dia kata buat kat sini. Okey. Tak apa, it's okay. Memang santai-santai je. Oh. LS Teams je? Tak. Facebook Live dengan parents. Gelap. Sini kot. Bismillahirrahmanirrahim. Dah 1 minit dah. Sorry. Okey. Pertama sekali saya minta maaf. Mula-mula janji. Waalaikumsalam Puan Sharifah Zainab. Terima kasih. Ada juga penonton hari ni. Sebenarnya saya janji nak ber-Facebook Live pada pukul 4 kan. Tetapi hari Khamis tiba-tiba anak buah kata jom kita pergi Melaka, pergi ziarah family dan sebagainya. Jadi dah janji dengan parents nak buat Facebook Live pukul hello Cikgu Stephanus. Dah janji nak ber-Facebook Live dengan ibu bapa dan cikgu-cikgu pada pukul 4. Bila dah tiba-tiba berjalan berziarah ke rumah saudara mara ni, tolaklah sampai pukul 6 sebab saya berada di Melaka. Tadi makan cendol sedap lah apalah, kata ini kalau makan sedap-sedap ni rasanya takes longer time. Itu yang lambat tu Jadi saya sekarang berada di rumah adik saya di Melaka dan ber-Facebook Live di dalam bilik anak buah. Cikgu Nani nak apa? Nak solat. Masuk solat. Sila. Okey. Jadi alhamdulillah. Sila sini. Alhamdulillah entah macam mana godek-godek hari ni dapat pula buat kamera. Jadi walaupun gelap-gelap ni kan, nampak juga muka saya dekat sini ya. Baru nak mula. Waalaikumsalam Cikgu Aziz, Abang Tua. Stephanus sekali lagi. Okey, jadinya saya tak boleh lama sebab kami ramai di sini berkumpul kan. Jadi insya-Allah 45 minit ni kita akan berbincang tentang isu tingkah laku. Saya rasa tingkah laku ni sebab dia agak kompleks, jadi kita akan pecah kepada dua. Sekejap ya. Hanin, is there a possibility for you to switch on the okay, right. Sebab muka saya gelap kan, cuba nak buka lampu. Okay. Itulah. Maklumlah kalau saya pusing ke sana kan, Puan Nat, nanti takut privacy anak buah pula kan. Kalau pusing macam tu. Dengan nak semayang dengan nak semayang, anak buah nak semayang dengan nak buka tudungnya kan. Berkumpul ramai-ramai family. Okey, tak apa. Gelap pun tak apa. Kita fokus kepada kita
kita bincang-bincang santai lah tentang tingkah laku kan. Okey, yang nombor satunya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak ubah tingkah laku anak kita, dan kadang-kadang tingkah laku ni bukan saja anak kita yang istimewa, anak kita yang anak kita yang macam tu better ke? Macam ni better. Ketawa anak saya. Tapi saya kena macam ni better kan? Ya Allah, minta maaf lah. Maklumlah makcik-makcik nak bersiaran ni kan. Okey, tak apa, kita sembang apabila kita bercakap tentang nak modify tingkah laku anak kita ataupun kita nak ubah tingkah laku anak kita, pertama sekali Puan Sharifah suara dengar jelas ya? Okay. Yang pertama sekali, kita kena faham kenapa anak bertingkah laku negatif. Kalau kita tak faham, kita tidak akan boleh ubah. Jadi, kena faham. Jadi, apabila saya jumpa ibu bapa, kadang-kadang kita cubalah kata, tingkah laku anak ni sebenarnya boleh diubah. Kita perlu, anak saya memang sangat teruk. Saya pun tak tahu nak buat apa. Kalau mak daripada awal tu tak mau nak buka minda, Dr. Hasnah cakaplah sampai keluar anak tekak pun takkan boleh berlaku. Takkan boleh ubah tingkah laku anak. Jadi, kalau tanya punca tingkah laku negatif anak, minta maaf, bukan punca utama, tapi salah satu puncanya adalah disebabkan oleh mentaliti ibu bapa. Saya pernah banyak kali jumpa ibu bapa, bila kita bincang tentang tingkah laku anak, kenapa anak tu, dia autism kan? Autism memang macam tu. Saya kalau ibu bapa yang macam tu kan, saya renung. Saya kata kalau saya nak bagi nasihat ni, saya nak bagi input ni, agaknya berhasil ke tak berhasil. Jadi saya kadang-kadang kalau macam tu, saya akan undur diri. Saya kata mak bapak ni tak bersedia lagi. Sebab kalau mak bapak tak bersedia untuk menerima input, kita cakap apa pun tak jalan. Okay? So first of all, kalau nak ubah tingkah laku anak, mesti pegang kepada kepercayaan bahawa tingkah laku itu boleh diubah. Kalau anak yang masalah tingkah lakunya tak teruk, mungkin kita boleh ubah dalam tempoh seminggu atau 2 minggu. Kalau kata isu yang dihadapi itu teruk, mungkin akan masih ambil masa yang lebih daripada 6 bulan. Tetapi yang 6 bulan ni ataupun setahun ni, kalau kita tak mula ambil tindakan, nothing will happen. So kalau kata tingkah laku anak tu is going to take a year, you start now. If you tangguh, you tak buat apa-apa, sampai bila-bila lah anak tu tak improve. Saya pernah tengok anak-anak usia 5 tahun, kita tengok tu, ya Allah Tuhanku, urut dada, kita pun urut dada dan rasa sangat simpati dengan ibu bapa. Tapi ibu bapa tu sangat cekal. Apa saranan yang kita bagi, dia buat. Dan saya tengok ramai anak-anak yang macam ni, bila usia 8-9 tahun, improve behavior sangat-sangat banyak. Dan bila anak improve pada usia 7-8 tahun, dia improve banyak behavior dia, mak bapak pun lega lah. Jadi mak bapak berkorban maybe 2 tahun, 3 tahun. Lepas tu anak dah boleh bawa pergi supermarket, boleh bawa pergi ke playground, boleh bawa pergi rumah kenduri, boleh bawa pergi ke mana-mana. Jadi berkorban 2 atau 3 tahun, kemudian kita akan merasa hasilnya ya tuan-tuan puan-puan. Jadi itu nombor 1 tu mesti kena faham bahawa, kena percaya bahawa tingkah laku anak boleh diubah. Dan tingkah laku anak tu bukan disebabkan oleh autism semata-mata. Memang disebabkan oleh autism, tapi disebabkan autism pun boleh kita bentuk ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang pertama sekali mesej saya adalah mak bapak kena overcome dia punya mental block ni. Mental block dulu. Cikgu di sekolah pun cikgu kena overcome mental block bahawa tingkah laku anak murid tak boleh diubah. Okey, tu yang pertama. Okey. Yang keduanya adalah apabila kita nak ubah tingkah laku anak atau anak murid, kita kena tahu punca atau sebabnya.
Kalau kita tak tahu punca atau sebabnya, kita mungkin akan menjalankan intervensi tingkah laku yang tidak bersesuaian. Kita salah faham. Saya bagi contoh ya. Jadi ada seorang cikgu ni, dia pergi belajar tentang sensory integration. Jadi apabila anak murid mengamuk, oh ni mesti sensory issue. Tiap-tiap kali anak murid mengamuk, mesti sensory issue. Jadi dia cakap kepada pembantu dia, okay, you pegang tangan dia sebelah kanan, I pegang tangan sebelah kiri, kita urut. Kita urut. Sambil dia urut tu, dia bercakap, okay Saiful, okay Saiful rasa tak selesa ya. Tak apa, cikgu tolong. Jadi kan, tingkah laku Saiful tu tak berkurangan pun. Kenapa? Sebab bila dia bertingkah laku negatif, dia dapat perhatian daripada cikgu. Pembantu, guru pegang tangan kanan, pembantu guru pegang tangan kiri, duk urut-urut, duk belai-belai dia. Yang sebenarnya dia dapat apa yang dia nak, iaitu perhatian. Jadi apabila dia nak perhatian dia buatlah perangai tak elok. Okey, jadi kita kena faham, tak semua tingkah laku itu adalah disebabkan oleh isu sensori. Now, isu sensori, kalau anak autism ada isu sensori, memang cabaran tingkah lakunya adalah lebih teruk jika dibandingkan dengan anak yang tak ada isu sensori. Dan jika anak autism tu ada isu sensori, selalunya dia punya pelajaran pun tak akan semaju anak-anak autism yang tak ada isu sensori. Memang itu kita tak akui. Dia macam comorbidity. Dia ada autism, kemudian dia comorbid pula dengan sensory. Bagi yang menonton, yang tak faham apa yang saya sebut comorbid, 2-3 minggu sudah saya ada bercakap tentang comorbidity. Boleh boleh buat revision ya. Jadi saya dalam siri Facebook Live ni, apa yang saya buat adalah kita go step by step. Jadi mula-mula kita bercakap tentang comorbidity, lepas tu kita bercakap tentang merancang hala tuju pendidikan, lepas tu kita bercakap tentang memahami tahap perkembangan anak, dan kita akan mula dengan modifikasi tingkah laku, dan minggu ni kita melihat kepada memahami tingkah laku. InsyaAllah minggu depan kita akan bercakap tentang dia punya intervensi dia ya. Waalaikumsalam Puan Rubiah dan juga Puan Wong. Okey. Jadi di sini kita macam mana kita nak fahami? Okey, saya tak boleh tunjuk semua slide ni. Apa yang saya akan buat adalah saya akan secara lalulah, sebab kita pun tinggal lagi 30 minit je. Apabila kita nak bercakap tentang tingkah laku, bercakap tentang nak memahami tingkah laku, tengok ya, kita kena faham A, B, C. A adalah antecedent ataupun dalam bahasa Melayunya apa yang berlaku sebelumnya. B ialah behavior atau tingkah laku itu, dan C adalah akibat. Lepas tingkah laku tu apa yang berlaku. Jadi kita kena faham A, B, C. Jadi contohnya kita tengok B. Anak A mengamuk. Anak B menjerit sekuat hati. Anak C muntah. Okey, untuk anak A, apa yang berlaku sebelum dia mengamuk? Dia mengamuk apabila masuk bilik terapi. Di luar bilik terapi, mak bagi iPad, mak bagi tablet, main-main, tengok itu, tengok Upin Ipin dan sebagainya. Bila masuk bilik terapi, wah, mengamuk. Tendang segala meja, tendang almari, terbalik apa semua. Terapis pun tak larat. Dah sesi terapi 45 minit. 25 minit mengamuk. Terapis pun dah tak tahan, tak boleh nak buat apa. Satu bilik terapi dia tunggang langgang, bawa keluar. Bawa je keluar daripada bilik terapi tu, terus bertenang. Terus settle. Jadi kita kena faham, itulah ABC dia. Jadi tingkah laku bermasalah yang kita nak fokus tu adalah mengamuk. Dan kita lihat bahawa dia mengamuk apabila dia masuk bilik terapi. Masuk bilik terapi, mengamuk, dan akibatnya adalah dibawa keluar dari bilik terapi. Ni kita tengok murid B. Okey. Anak B ni. Anak B ni kan, bapak buka je iPad, dia menjerit. Oh, sekuat-kuat hati. Kemudian bapak pun beri iPad kepada dia. Okey? Jadi A, B, C. Yang murid C ni pula dalam kelas muntah.
Kenapa muntah? Sebab kalau dalam kelas, jalan, tengok burung, jalan tengok kat luar, tengok apa, tak ada muntah. Bila cikgu panggil je, Amar, mai duduk dengan cikgu, cikgu nak ajar, pegang tangan dia, letak dekat meja, letak je kat meja, buat dia muntah. Bila dia muntah selambak macam tu, tentulah kena cuci kan. Cuci tu mungkin akan ambil masa 20 minit ke. Sementara nak cari baldinya, nak cari mopnya, nak cari plastik, nak buang sampahnya, nak kain kertas tisu, kain lap apa semua, 20 minit. Habis 20 minit dah cuci semua dah. Selalunya lepas 20 minit, cikgu kata, tak payahlah ajar Amar hari ni. Amar tak sihat muntah. Cikgu pun bergerak ke murid yang lain. Dah tak belajar. Cikgu perlu mencuci, murid pun tak belajar. Jadi, ibu bapa, saya tak tahulah kenapa saya punya Facebook Live hari ni, dia tak bagi tahu berapa orang yang menonton sekarang. Yang menonton ni, tak tahu berapa orang ni, saya nak tanya. Yang ABC, antecedent behavior consequence tu, faham ke tidak? Kalau tak faham, tak perlulah kita nak bergerak ke depan. Okey, saya bagi 10 saat dari sekarang. Faham tak? Faham tak? Ke ada apa-apa soalan? Kenapa 61 ni Puan Sharifah? Okey, yang lain? Puan Wong? Faham tak? Faham. Okey. Okey, Puan Nat pun faham. Okey, jadi kita kena tengok yang itu. Okey. Now, kalau kata, okey, Alhamdulillah. Kalau kata, saya kata, tuan-tuan dan perempuan, nak ubah tingkah laku anak, kena fahami dulu. Macam mana fahami? Kena buat jadual ABC. Ambil saja kertas, macam saya buat di sini kan. Ambil kertas, buat 3 kolom macam tu. Kolom pertama antecedent, kolom kedua behavior, kolom ketiga consequence. Okey, tulis apa tingkah laku dia, apa yang berlaku sebelum, apa yang berlaku selepas. Yang menonton 61 orang. Thank you Puan Sharifah. Okey. Saya tak tahu dekat sini saya tak ada counter. Thank you Puan Sharifah ya. Okey. Jadinya kalau kata doktor, saya cuba buat jadual ABC ni. Tapi saya tak tahulah. Tak tahu apa sebab anak saya. Asyik ni. Asyik mengamuk je. Tiap-tiap 5 minit mengamuk. Tiap-tiap 5 minit mengamuk. Okey. Kalau itu apa isunya, saya cadangkan kepada ibu bapa buat macam ni. Buat jadual untuk 1 minggu. Di sini kan, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau di rumah, anak bangun pukul 8 pagi, maka tulis di sini 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 malam. Kalau anak tidur pukul 10 malam, 10. Kalau anak tidur pukul 11, 12, apa ni? Puan Arizah, kena buat Puan Arizah. Dan saya bagi satu tip kepada Puan Arizah, nak buat ABC ni kan Puan Arizah, duduk dengan suami. Duduk dengan suami kenapa tahu? Supaya puan faham, suami pun faham dan nanti apabila kita nak merancang dia punya intervensi tu, puan pun tahu kenapa nak buat macam tu, suami pun tahu kena buat macam tu. Contohnya kan, sekejap ya, sebab Puan Arizah komen macam tu, saya patah balik ya. Contohnya kan, yang ini ni. Bapak buka iPad, anak menjerit, bapak bagi iPad. Jadi, mak tu kata, Papa, jangan kasih Amar iPad. Sebab, bila dia tengok Papa pegang iPad, dia akan menjerit. Sebab dia tahu bila dia menjerit, dia akan dapat. Jadi, kalau dia menjerit, Papa jangan bagi dekat dia. Kalau dia menjerit, Papa bagi. Dia menjerit, Papa bagi. Tiap-tiap kali dia tengok iPad, dia akan menjerit. Si mak tu bagi tahu. Tetapi, yang si bapa tu pula kata, saya tak tahan lah dia menjerit. Macam mana kalau dia menjerit tak bagi, macam mana tak tahan lah saya. Kan? Jadi, mak nak buat intervensi, bapa tak menyokong. Itu salah satu sebab kenapa intervensi tingkah laku tak menjadi. Mak nak buat, bapa tak sokong. Saya stres dah. Saya dah kerja seharian dekat pejabat, balik anak jerit-jerit. Dah bagi-bagi supaya anak diam. Ada juga cerita di mana mak bapa duduk satu rumah dengan nenek ataupun atuk ataupun ada adik ipar ke apa ke, mak dengan bapak dah bulat hati dah nak buat intervensi. Tiba-tiba atuk dengan nenek pula, alah tak apalah, bisinglah, bagilah. Dan mak bapak tu bila duduk di rumah dengan atuk nenek macam
segan-segan juga, jadi bagilah tablet. Itu dia. Exactly like my husband. Jadikan Puan Nat, modifikasi tingkah laku husband you dulu, okay? You modify your husband's behavior, then only you can modify your child's behavior, okay? Right, okay. Kita patah balik ke yang ini tadi kan. Jadi, untuk ibu bapa yang kata, doktor saya dah buat dah ABC tu, saya tak faham. Masih tak tahu juga kenapa. Ini, gunakan jadual yang macam ni. Jadi, di bawah tu kita buatlah apa macam dia punya petunjuk kan. Kalau anak menjerit, kita tanda J. Kita tulis J. Kalau anak ketuk kepala, kita letak KK. KK tu maksudnya ketuk kepala. Kalau anak suka menendang-nendang, okey, kita tulis T. Jadi, bila pukul 9, dia akan dia akan ketuk kepala. Pukul 9 tiap-tiap hari dia ketuk kepala. Kita boleh nampak pattern dia. Tiba-tiba hari Jumaat dia tak ketuk kepala. Hari sorry, silap lah pula saya. Bukan nombor dia dekat sini ni. Dr. Hasna buat silap sekejap ya. Insert row below. Macam tu. Jadi Isnin ni bukan dekat sini. Tengok Dr. Hasna pun buat salah. Tak apa, kita santai-santai je sambil kita sembang tu. Okey. Jadi hari Isnin dia ketuk kepala. Hari Selasa dia ketuk kepala. Rabu ketuk kepala. Khamis ketuk kepala. Macam ada pattern tu kan. Macam ada pattern. Kemudian pukul 6 tu dia akan dia akan tendang-tendang, kemudian dia akan jerit-jerit. Jadi kan kita boleh nampak pattern dia tu. Okey. Jom modifikasikan husband kita. Kakak mari saya baca tu. Exactly like my husband, betul-betul nenek selalu macam tu. Tantrum tai naik kereta, dah kasih reward kalau behave tapi sekejap saja. Jadi dah tahu naik kereta, okey. Jadikan Puan Siti Syahidah Saleh, dia punya antecedent adalah naik kereta dan dia punya behavior adalah tantrum. Lepas tantrum tu dapat apa? Kita kena tahu dulu dia punya konsekuen tu. Sebab nanti kita nak ubah behavior tu, nak ubah behavior apa yang kita akan buat, kita akan ubah sama ada A, antecedent tu, ataupun C atau konsekuen tu. Kita nak impact behavior tu, kita ubah dia punya antecedent atau behavior. Okey, cuba kita tengok Noni. Sukar nak tidur. Yang ini bukan masalah tingkah laku Puan Noni, ini isu tidur. Lain cerita dia. Tidur ni kan siang kena banyak exercise, pagi bawa dia pergi berjalan, kalau dia lari-lari, kalau dia berjalan 15 hingga ke 30 minit. Every hour tu buat exercise 5 minit, 10 minit, lompat atas trampolin ke, atau forward roll ke, ataupun main tangkap bola ke, atau main kejar-kejar. Throughout the day tu kita kena susun exercise, dan cuba waktu siang tu jangan bagi dia nap time. Jangan bagi dia tidur. Petang tu bawa dia ke taman. Kau boleh 45 minit hingga 1 jam berjalan, panjat apa-apa ke, naik buaian ke, naik basikal ke. Kita gunakan dia punya tenaga dia. Malam tu bagi-bagi mandi, bagi-bagi makan. Kita tengok macam mana. Jadi yang ini kan Puan Noni, untuk masalah tidur ni kan, Puan Noni kena buat lebih kurang jadual macam ni juga. Puan Noni kena ambil ni, dan seeloknya ni dekat di sini ni kan, dekat sebelah Isnin ni tulis berapa hari bulan. Jadi kena buat jadual mingguan, dan di sini kena tulis tidur pukul berapa, bangun berapa. You need to have the data. Kemudian kita dah tengok, dalam Isnin hingga Ahad ni, Jumaat dia tidur awal. Kenapa dia tidur awal? Sebab Jumaat banyak exercise, dan pukul 6 tu kita keluarkan kolam air, kita letak air, dan kita letak Epsom salt ke, kita bagi dia main air dan sebagainya, dia mudah tidur. Okey? Jadi isu Puan Noni tu bukan isu tingkah laku per se, tetapi isu masalah tidur. Okey? Right. Jadi yang isu atuk nenek tu, Puan Hayati, saya rasa nenek tu mak siapa? Mak suami ke mak isteri?
Kalau mak isteri, saya rasa isteri yang pergi cakap dengan dia. Kalau mak suami kena cakap dengan dia. Kena terangkan kepada dia apa, mak sebenarnya anak saya ni macam ni, macam ni. Ataupun bila ada appointment dengan psikologis ataupun dengan doktor pakar, dengan pediatrician, bawa nenek sekali dan minta psikologis atau pediatrician yang terangkan kepada nenek. Sebab kadang-kadang nenek-nenek ni, kalau kata kita mak-mak cakap pun susah dia nak faham. Elok juga kalau dia bawa jumpa dia pakar, okey? Okey, banyak yang tanya dah bagi spesifik. Jadi Puan Sharifah semua jadi semua ni kan, saya rasakan saya tak boleh tuan-tuan dan puan-puan bagi anak saya isu macam ni, macam mana doktor, macam tak boleh. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan bergantung kepada pakar macam saya untuk bagi tahu apa nak buat. Dia punya solution adalah mak bapak sendiri kena tahu apa nak buat. Sebab kalau kata tuan-tuan dan perempuan ada psikologis ataupun pediatrician yang you jumpa regularly, yang you boleh rujuk, anak saya macam ni nak buat macam mana ya, anak saya macam ni buat, bolehlah you tak belajar, you ambil input je dia. Tapi most of the time kita tidak ada peluang nak jumpa psikologis. Kalau mak bapak yang di jenis kunyah, mereka beruntung sebab mereka ada berhubung terus dengan cikgu-cikgu. Mereka boleh tanya, anak saya tak boleh tidur ke, tak apa ke, boleh tanya. Tapi untuk mak bapak yang tak pergi jenis kunyah, you need to have the skill to understand your child and to understand what to do. Okey tak? Jadi sekejap ya, yang mana yang tanya macam mana nak buat, I cannot tapi government hospital boleh bawa masuk seorang je pergi ring. Kena cakap dengan dia, suruh nenek tunggu kat luar, cakap dengan doktor, I understand what I need to do, but at home I cannot do behavior modification with my child because apa-apa I buat nenek datuk. Can boleh tak doktor bercakap dengan nenek dia? Kita boleh minta, okey? Sebab saya rasa doktor pun mesti nak cuba nak tolong, okey? Right. Kalau kata it doesn't work sangat, maybe you might need to move out ke, duduk rumah sendiri ke demi masa depan anak. Sebab saya selalu tengok, tak semua nenek atuk lah, tapi nenek atuk ni dia sayang kepada cucu tu, dia tak macam dia sayang kepada anak dia dulu, dia lain macam. Jadi bila ada cucu ni kan, nak suap makan, nak bagi mandi, nak pakai seluar. Jadi budak tu sampai 5-6 tahun kan, kemahiran apa pun tak ada. Makan pun masih lagi bersuap. Yang teruk, satu family saya teruk tengok tu kan, berjalan pun tidak. Sama ada nenek dukung ataupun atuk dukung ataupun bapak tu dukung. Budak tu dah 4 tahun lebih. Bila budak tu nak belajar kemahiran-kemahiran, sampai berjalan nak jejak tanah pun tak ada peluang. Okey. Jadi saya cadangkan pada ibu bapa, kalau buat ABC tak faham, buat macam ni. Bila you buat macam ni kan, you nampak yang sebenarnya kan Amar ni dia ada pattern lah. Yang sebenarnya dia mengamuk pagi dan dia mengamuk maghrib macam tu. Kenapa ya? Okey, fikir-fikir, dia mengamuk tu betul-betul sebelum ayah dia nak pergi berjabat, dan pukul 6 dia mengamuk lagi apabila ayah dia balik. Jadi sumber dia mengamuk, dia ketuk kepala ke atau dia tantrum adalah bapak dia. Apa yang bapak dia buat yang menyebabkan dia tantrum. Jadi bila bapak dia balik, dia nampak je bapak dia ngorang, sehinggalah bapak ambil dia, letak dalam kereta, pusing satu taman selama setengah jam. Itu maknanya dia nak perhatian daripada bapak dia. Jadi bapak dia kena bagi perhatian dengan cara yang positif. Contohnya bapak dia balik, bawa dia, okey Amar, jom kita pergi jogging ke pergi apa. Tak payah tunggu dia mengamuk baru. Anak tu nak perhatian. Okey, nanti kita tengok apa sebabnya. Jap, apa tu Pasha? Faham doktor kena try and error ke modifikasi? Tak. Tak. Bukan kena try and error, ada caranya. Okey. Mengopek apa Puan Yang? Mengopek isap botol susu ke? Okey. Puan Sharifah, saya rasa